أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengungsi, Tuan-Tuan Imam, ya para asatidzah, Tuan-Tuan Guru, para Bilal, IJK Surau, Ar-Rahmaniyah, hadirin dan hadirat jemaah dan ahli Qaryah Surau Ar-Rahmaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat sekali lagi menyambung pengajian kita pada malam ini. Di dalam pengajian kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih lagi di dalam bab mengenai menjaga anggota di dalam subtopik, ya, maknanya di dalam bab Aqabah Al-Awaiq, yaitu stesen perhentian, penghalang-penghalang yang ada. Ya, kita revise balik, penghalang di jalan Allah ini ada 4. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Jadi kita sekarang yang keempat, di dalam nafsu itu kita kata kekangannya adalah takwa, dan di dalam takwa pendetailannya pada penjagaan anggota-anggota badan. Ya, kita sudah melalui dengan dimulakan dengan mata, kemudian telinga pendengaran, kemudian lidah percakapan. Kita yang keempat yaitu hati, ya, hati itu sendiri. Jadi di dalam hati kita sudah sampai ke muka surat 124, ya, kitab Minhajul Abidin ini, yang terjemahan Ustaz Abdul Ghani Maroti, ya, 124. Kita di dalam usul yang kedua, ya, ataupun perkara pokok yang kedua yang perlu diambil kira dan diperhatikan di dalam penjagaan ataupun di dalam penjagaan hati itu sendiri. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari ahli silsilati ajma'in. Usul yang kedua, yakni perkara utama yang kedua yang perlu difahami di dalam penjagaan hati, ialah daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, ya. Yang bermaksud bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat melihat kepada rupa kamu ataupun harta kamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya melihat kepada hati kamu dan amalan kamu. Melihat di sini bermaksud mengukur, menilai. Ya, bukanlah maksud Allah tak nampak amalan, Allah tak nampak kulit kita, Allah tak nampak rupa kita, tidak. Tapi yang dimaksudkan nazarur rahmah wal inayah, ya, penglihatan rahmat dan penjagaan. Allah melihat secara hakikatnya apa yang ada di dalam hati manusia. Adapun manusia ataupun makhluk, dia melihat secara zahir. Dia solat, baik. Buat kejahatan, ya. Tetapi hakikat dalam itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, dan itu adalah suatu pertimbangan utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tempat tilikan Tuhan, yakni tempat penilaian Tuhan Rabbul Alamin adalah pada hati kita. Ya. Maka alangkah hairannya aku melihat, yaitu aku melihat orang yang mementingkan mukanya
yang mana mukanya itu tempat penglihatan para makhluk. Lalu mukanya itu dibasuh, dibersihkan, dipakai pencuci muka. Begitulah ya. Disolek, dilakukan pembedahan kosmetik dan seumpamanya. Ini saya syarahkan supaya faham, mudah faham ya. Ya, hidung tak mancung dimancungkan, kening tebal dinipiskan, ya, mata sepet dibulatkan boleh tak? Betul. Ya. Jadi semuanya itu kerana nak dilihat elok di hadapan manusia. Ya. Jadi mereka ini dihairankan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kenapa begini? Ya. Dibersihkan daripada cemar-cemar dan daripada najis-najis, dan dihiasinya dengan apa yang dia dapat supaya makhluk tidak nampak padanya kecelaan. Jadi dia make up paling tebal. Ya. Sikat paling apa-apalah ya. Maknanya lelaki ada dia punya cara penampilan dia dan wanita pun sama. Jadi adakah itu salah? Itu tidak salah. Yang salah selepas itu. Sambung. Ya. Maksud tidak salah ini selagi tidak melanggar syariat, bolehlah. Ada pada kadarnya dan seumpamanya, tidak perlu berlebihan dan seumpamanya. Jadi kenapa Al-Ghazali hairan? Kerana dia orang ini lebih melihat kepada pandangan makhluk, yaitu makhluk melihat luaran, tetapi dia tidak bersungguh dengan hatinya, yang mana hatinya itu adalah tempat penilaian Tuhan, Rabbul Alamin. Ia tempat yang Tuhan pandang, yang sepatutnya disucikannya dan dihiasinya, diharumkannya, supaya Tuhan tidak terlihat padanya segala pencemaran, daki-daki, najis, kecelaan dan kebinasaan dan sembarang kecederaan pada hati tersebut. Jadi kat situ yang dilihat oleh Al-Ghazali. Persoalan dia, kenapa kita tak nampak begitu? Ini satu persoalan. Kenapa kita begitu? Ataupun kenapa manusia ini sentiasa melihat pandangan yang zahir, tetapi tidak melihat pandangan yang batin, yaitu pandangan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesan kelalaian. Apabila manusia lalai, Allah Subhanahu wa taala akan menghijabkan, menutup, ya, dengan hijab-hijab itu menutup pandangan Tuhan. Sebab itu para ulama menyatakan hijabul ghuyub wujudul ghuyub. Hijab bagi perkara gaib ini adalah wujudnya keaiban kita. Kita banyak dosa, kita banyak kelalaian, kita banyak kealpaan. Lalu terhijab. Tak terfikir bahawa Tuhan melihat hati kita. Tak terfikir bahawa manusia punya pandangan hari ini baik, esok tak baik. Tak terfikir bahawa manusia punya pandangan berubah-ubah. Jadi perkara yang berubah ini tidak boleh diambil muktamad. Tidak boleh ambil iktimad. Maknanya tidak boleh dijadikan pegangan, kerana hari ini begitu, esok begini. Ya. Tahun depan begitu, tahun lepas begini. Jadi semua itu manusia. Kerana manusia ini bukan qadim, bukan manusia ini hadis, manusia benda yang berubah-ubah. Ya, hari ini mood dia baik, dikata kita baik. Esok mood dia tak baik, dikata kita ni macam-macam masalah dan seumpamanya. Jadi orang yang melihat secara zahir itu adalah kerana kesan kealpaan, kesan kelalaian, kesan dosa-dosa dan maksiat. Sebab itu, oleh kerana itu, yang dipentingkan hanyalah pandangan yang zahir, pandangan yang segera. Ya, pandangan yang segera itu manusia puji dia, manusia sanjung dia, manusia kata, handsome-nya, cantiknya, macam-macam lah. Ya. Nah itulah. Tetapi oleh kerana kelalaiannya, ia melupakan pandangan dan penilaian Tuhan yang sebenar. Iaitu apa? Apa yang ada di dalam hati. Sejauh mana hatinya ma'mur dengan muraqabah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana hatinya makmur dengan ihsan, samalah lebih kurang, ya.
Yaitu seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ya, kamu ini menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah ya. Seolah-olah ini ka'annaka. Kerana kita tidak mungkin secara hakikat. Selainnya secara zahir kita hidup di dunia ini tidak mungkin melihat Allah Subhanahu Wa Taala secara zatnya. Kita boleh melihat Allah dengan kefahaman, dengan sekian, tapi dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin. Tapi boleh berlaku di hari akhirat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kekuasaan, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila hamba itu alpa dan leka, dia hanya meletakkan penglihatannya kepada perkara-perkara yang zahir. Ya, apabila tiada padanya ihsan, apabila tiada padanya muraqabah, dia hanya melihat perkara-perkara yang zahir. Kita katakan ihsan itu melihat Allah, kalau itu peringkat yang paling tinggi, ibarat melihat Tuhan. Tetapi ada peringkat yang kedua, kalaulah kamu tak rasa boleh nampak macam nampak Tuhan, jadi kamu anggaplah Tuhan nampak kamu. Itu peringkat yang kedua. Maknanya mula-mula kita kena dapat situ dulu, kemudian barulah kita dapat peringkat yang pertama. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tak mampu untuk melihatnya dengan mata hati kamu, dengan ibarat begitu, tetapi anggaplah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kamu. Ya. Barang siapa yang sentiasa memerhatikan Allah Subhanahu Wa Taala, hilanglah padanya segala kekuatan makhluk. Ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini, kalau kita boleh bayangkan, manusia ini di dalam alam yang penuh dengan sebab dan musabab. Betul Kita ni nak kenyang kena makan. Nak haus kena minum air baru boleh. Nak sihat kena ambil ubat ataupun bertukar cara hidup dan seumpamanya. Ya, nak berjaya kena lalui mujahadahnya, lepas ujian dan seumpamanya, usaha bersungguh-sungguh dan seumpamanya. Tetapi apabila seseorang itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dia sudah keluar daripada segala dimensi itu. Pergantungannya bukan lagi kepada sebab dan musabab. Pergantungannya kepada Tuhan yang di sebalik semua itu. Jadi apabila dia sentiasa melihat Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa memerhatikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itu al-jaza'u min jinsil amal, balasan berkadaran dengan amalan. Seperti mana dia sentiasa memerhatikan Tuhan, Tuhan akan sentiasa memerhatikan. Jadi Tuhan juga akan memberikannya tanpa sebab dan musabab, tanpa hisab, tanpa usaha, boleh lerga. Ya, kerana apa? Kerana orang ini sentiasa melihat Tuhannya. Ya, baik Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak gali parit perang Khandaq itu, Nabi alaihi salatu wasallam tak makan, dia letak perut dia kait dengan batu, ikat dengan batu. Ya. Kemudian apabila ada satu masa sahabat nak ikut macam Nabi, berpuasa je tak buka-buka kan. Maknanya hari puasa, esok puasa, lusa puasa. Sahabat nak ikut tak mampu. Nabi SAW katakan kenapa? Makanlah, kamu tak mampu nak ikut kerana innama abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqin. Aku ini tidur di sisi Tuhanku, bermalam di sisi Tuhanku. Tuhan tu yang bagi aku makan, Tuhan tu yang bagi aku minum. Adapun kamu, wahai para sahabatku, kamu kena minum air, kamu kena makan makanan, baru kamu kenyang. Aku, Tuhan bagi aku makan. Macam mana? Allah. Ya. Sebab itu bila kita katakan ketinggian nilai ihsan dan muraqabah itu bukan sekadar kita meningkatkan kita punya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nilaiannya lebih besar. Di sana ada penjagaan tanpa sebab, penjagaan tanpa usaha, penjagaan tanpa kira-kira, penjagaan tanpa sebarang perkiraan. Ada ni barakah, ya, barakah masa, barakah rezeki. Kita mungkin kita kalau fikir kita punya duit bulanan mungkin tak cukup nak cover dan seumpamanya, tiba-tiba macam-macam Allah mudahkan. Ya.
Macam-macam Allah mudahkan. Nak kata secara usahanya, secara duniawinya, secara sebab dan musababnya, tak masuk akal. Tetapi Allah mudahkan macam-macam. Ya. Kerana apa? Kerana di sana ada penjagaan Tuhan di luar perkiraanmu. Seperti mana kamu sentiasa melihat Allah dan memerhatikan pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak terikat dengan sebab-sebab duniawi, ya, tidak terikat dengan syarat-syarat manusiawi. Maka demikianlah Allah juga akan menjaga kita tanpa sebarang syarat itu. Tanpa sebarang syarat itu. Ya. Itulah yang kata apa? Suatu mujahadah untuk nak mencapai satu tahap melihat Allah Subhanahu wa taala macam para anbiya, para anbiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat isteri-isteri Nabi ramai ya, 9 orang. Ada yang isterinya Nabi letak makanan sebulan. Ada yang letak makanan 3 hari. Ada yang letak makanan sekian-sekian. Kita yang zahir ini kita melihat, apa tak adil, wal-iyazbillah. Nabi siapa yang ni bagi untuk makan 3 hari. Contohlah kata ada ramai isteri kan. Dah hari lah ya. Contoh kita bayangkan. Ya. Yang ni sebulan bagi RM50. Nakahnya. Yang ni sebulan 500, yang ni 5,000. Weh, Ustaz. Ya betul Ustaz. Ini tak adil ni. Kalau kita kata kita memang tak adil lah kan. Di sisi Nabi SAW, Nabi menilai isterinya itu dengan tawakal. Tinggi mana tawakal isterinya, maka setara itulah pemberiannya. Jadi RM50, dia tak bergantung pada RM50. Dia bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencukupkan. Ada pula mungkin setengah isteri Nabi, sebab itu dalam hadis itu tidak disebut siapa yang setahun punya, siapa yang sebulan, siapa yang 2-3 hari. Ya, kerana di sana ada perkiraan nilai kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam satu hadis mengenai Nabi SAW memberikan setelah satu peperangan, Nabi SAW berikan kepada para muhajirin, tidak berikan kepada Ansar. Bahkan ada setengah sahabat tidak juga diberikan. Lalu sahabat tu, tak adil, kami sama-sama berkurang. Kan? Kenapa yang ni dapat, yang ni tak dapat? Nabi SAW menyatakan, aku serahkan kamu dengan tawakal kamu. Maknanya Nabi percaya pada sahabat itu. Jadi jangan ingat, bila bagi lebih tu maknanya Nabi respect dia. Bagi lebih maknanya orang itu bergantung pada, ataupun orang itu nilainya pada pegangan itu. Tetapi orang ini, Nabi bagi sikit atau tak bagi pun, kerana Nabi tahu Allah akan jaga dia. Nabi SAW mengetahui bahawa Allah akan menjaganya. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bicara mengenai perihal-perihal ihsan ataupun tasawuf ataupun tazkiyah dan seumpamanya, hakikatnya kita semua mahukan kebersamaan dengan Allah SWT. Mahukan penjagaan itu. Kita nak keluar daripada kekusutan. Ya. Kalau kita kira kemampuan untuk kita hidup kat dunia ni tak cukup, tak mampu. Ya, macam-macam masalah, inflasinya, harga barang naiknya, apa lagi sekarang ni masalah depressionnya, masalah kesihatannya dan seumpamanya. Akhirnya kita pun tahu jalan keluar masalah hidup kita ini bukan pada keterikatan dengan sebab-sebab dunia, tetapi pada keterikatan kepada Tuhan yang menyusun sebab dan musabab, yang memberikan satu perkara tanpa hisab. Ya, saya sengaja panjangkan sikit kat sini supaya kita meletakkan suatu nilai yang tinggi, ya, iaitu melihat Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar di dalam ibadah kita ketika solat, ya, tetapi juga di dalam kehidupan kita seharian. Ya. Kita sambung. Tetapi orang itu, ya, daripada dia melihat, maknanya apabila dia tidak meletakkan penilaian Allah Subhanahu Wa Taala, ia disisirkannya hatinya, berlumuran dengan beberapa, kat sini disebut kemaluan, tapi beberapa kecelaan, beberapa kecacatan, luat-luat, yakni penyakit, dan kotor-kotoran, yang mana kalaulah makhluk boleh mengetahui hatinya itu, dia melihat satu daripada kecelaan
yang ada pada hati hamba itu, nescaya manusia itu akan menjauhinya dan melepaskan mereka itu daripadanya dan bahkan dihalau. Bau nusuk kan, tengik, buruk, menakutkan, menyeramkan, macam hantu dan seumpamanya lah. Kalaulah manusia terbuka hijab, nampak apa yang ada dalam hati-hati kita. Jadi dan pada Allah jugalah dipohonkan pertolongan. Pada Allah jugalah dipohonkan pertolongan. Kemudian, itu usul yang kedua, iaitu mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menilai dalaman kita, hati kita, ya, bukan sekadar pada luaran. Habis tu ustaz, luaran boleh comot-comot gitu? Tidak. Orang yang dalamannya makmur, luarannya akan kemas. Ya. Dia tidak berlebih-lebihan. Dia tidak terlalu mahukan orang nampak dia kata apa? Paling terpaling lah, ya. Tapi pada luarannya kemas, sedap dipandang, ya, elok, tidaklah orang kata apa, kusut masai dan seumpamanya. Kerana apa? Dalamannya itu makmur. Dalamannya itu makmur. Usul yang ketiga. Ya, kita masuk kepada usul yang ketiga. Hati itu raja yang ditaati dan ketua yang diikuti. Tadi hati tempat pandangan Tuhan. Kali ini aksi yang ketiga perlu kita fahami bahawa hati itu adalah seorang raja yang ditaati dan ketua yang diikuti. Maka segala anggotanya akan mengikut hati. Apabila baik yang diikut, maknanya baik hati itu macam mana? Baik dengan iman dan irfan. Ya, iman, kepercayaan. Irfan, pengenalan. Kita percaya adanya Tuhan, tapi mungkin kita belum sampai irfan, kita tak kenal Tuhan. Ya. Iman untuk semua orang. Irfan untuk para arifin, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jika hati itu baik, maka baiklah pada segala anggota-anggotanya. Dan apabila raja itu istiqamah, nescaya segala rakyat juga akan istiqamah. Yani apabila baiknya raja, maka baiklah segala rakyatnya. Yang demikian itulah yang dinyatakan oleh satu riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Ya. Kat sini tulis mudghatun, dia sebenarnya mudghatan. Ya, betulkan barisnya mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Bahawasanya di dalam jasad itu adanya mudghah, iaitu segumpal darah. Seketul daging, seketul darah tu. Apabila baiknya ia, maka baiklah jasad sekaliannya. Dan apabila binasanya ia, maka binasalah jasad sekaliannya. Ketahuilah bahawa itulah dia hati. Hati ini, ya, command center. Segalanya bermula dari situ. Kemudian habis itu macam mana nak baiki hati? Mulakan dengan hati ini, dia bukannya tiba-tiba je jadi baik. Ya. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilham dan Allah pandu. Ya. Tapi secara iktisab kita, secara usaha kita, hati itu akan boleh berubah menjadi baik apabila yang dilihatnya baik, yang didengarnya baik, yang dilaluinya baik, barulah hati itu akan diisi dengan perkara-perkara yang baik. Tapi kalau hati itu yang dilihatnya buruk, yang didengarnya buruk, yang dilaluinya buruk, yang masuk dalam hati itu buruk. Ya, sebab itu kita lihat kisah ataupun hadis yang sahih, ya, yang mengenai pembunuh yang membunuh 99 kemudian 100 orang. Macam mana dia tak bertaubat?
dia perlu berubah. Nak ubah ini adakah okey aku tidak membunuh, tidak. Nak berubah, nak membunuh itu hati itu perlu dibetulkan. Jadi seorang alim memberikan cadangan kepadanya, "Pergilah engkau ke suatu negeri, di situ ada orang-orang soleh, maka sembahlah Allah bersama mereka." Jadi daripada situ ada satu fiqh yang besar, iaitu nak mengubah seseorang manusia, bukan sekadar kita ceramah, bukan sekadar kita bagi cadangan pada dia, dia kena tukar seluruh 360. Ya, 360 bukanlah maknanya dia patah balik. Jadi 360 setiap sudut itu perlu berubah kerana daripada 360 itulah yang memberi input kepada hati untuk berubah. Ya, yang memberi input pada hati itu untuk berubah. Maknanya dia dua-dua dua dua hala jalan itu. Hati memberi kesan, luaran memberi kesan. Ya. Luaran memberi kesan kepada hati, kemudian hati mengawal anggota tubuh badannya. Dan apabila ia membaikkan sekaliannya pada yang demikian itu, wajiblah dipalingkan kepedulian kepadanya. Maknanya apabila semuanya kita katakan, kita lihat bahawa hati itulah yang menjadi command center, yang menjadi ketua, yang mengkontrol semuanya, maka wajiblah diletakkan nilai utama. Kepedulian ni maknanya concern utama kita pada hati itu. Ya, pada hati itu. Usul yang keempat. Ya, sebab itu kita sebelum masuk usul yang keempat. Sebab itu kenapa orang-orang beriman nak meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia memperbanyakkan ibadah, memperbanyakkan solat, memperbanyakkan puasa, memperbanyakkan zikirnya, memperbanyakkan tafakurnya. Kerana tidak ada satu masa pun yang dilalui oleh seorang mukmin melainkan adanya padanya hak Allah, adanya padanya ibadah. Masuk masjid, ada solat, ada iktikaf, ada tilawah, ada zikir, ada tafakur. Ya. Keluar masjid, ada zikir, berakhlak mulia, ya, khusyuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memerhatikan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa melihat tadbir hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk rumah, adanya melayan keluarga, adanya husnul muasyarah, maknanya sebaik-baik layanan kepada anak-anak dan seumpamanya. Jadi semua itu orang mukmin melihat itulah sebab segala perkara-perkara yang akan memakmurkan jiwanya. Ya, dia akan mengubah, ya, dengan perkara-perkara dia akan meningkatkan apa? Meningkatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana ia berlaku? Apabila banyaknya amal soleh, akan terhapuslah ke dosa-dosa, terhapuslah segala kesalahan-kesalahannya selain daripada dosa besar kerana ia dengan taubat. Apabila terhapusnya keaiban-keaibannya, terbukalah hijab. Apabila terbukalah hijabnya, apabila hijabnya terbuka, dia tidak ada, ya, dia sudah melihat, mampu melihat tadbir hikmah Allah Subhanahu Wa Taala dan ia tidak mampu mencintai selain pada ketika itu. Ya. Tidak mampu bergantung kepada selain. Tidak mampu percaya pada selainnya. Kerana hijab sudah terbuka. Dia sudah melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan dan ia berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran dan ia berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala memberi khabaran dan ia berlaku. Dengan mata kepalanya sendiri, maka ia tidak mampu untuk mempercayai orang lain. Tidak mampu meletakkan kebergantungan kepada makhluk. Kerana pada ketika itu hijabnya sudah terbuka pada kadarnya. Kita tak akan terbuka semua, ya. Kalau terbuka semua, kita pun terbakar. Ya. Kalau kita terbuka hijab, ya, terbakar kita semua. Ya. Usul yang keempat. Ya. Bahawasanya hati itu tempat pertaruhan tiap-tiap jauhar, yakni permata yang indah, permata-permata yang mahal bagi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makna yang mulia dan besar, bukan setiap makna ni, saya rasa
kita perlukan penjelasan sedikit. Hati itu bukan tempat pertaruhan, ya. Dia bukan saya rasa silap terjemahan ini. Hati itu tempat letak. Sebab itu kita kata pada sebelum ini hati itu bekas. Di dalam bekas itu ada akal, ya. Di dalam bekas itu roh duduk di situ. Ya, roh itu identiti asal kita. Duduk di dalam hati. Jadi di dalam hati itu ada dia punya kata-kata komponen-komponen, perkara-perkara yang boleh diterima. Ilmu kat dalam hati, ya. Akal di dalam hati. Ini yang disebut oleh Al-Ghazali. Walaupun kita mungkin boleh bahaskan sebab perbahasan mengenai akal di mana, hati di mana, dan itu sebenarnya perbahasan yang panjang, ya. Jadi kat sini beliau menyatakan setiap makna yang mulia, yakni setiap makna-makna semuanya pada hati. Cinta pada hati. Benci pada hati, ya. Semua perkara-perkara yang mulia dan besar itu terletak di dalam hati. Jadi apakah dia perkara yang besar itu? Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertamanya adalah akal. Akal itu di dalam bekas hati tersebut. Maknanya tempat roh ada di situ yang mempelajari satu perkara, bukan otak kita. Otak ni organ yang mempelajari. Apa bukti dia, Ustaz? Bukti dia bila kita mati nanti kita boleh berfikir. Mati nanti mungkin otak dah tak ada, mungkin otak dah reput dan seumpamanya. Tapi kita masih boleh berfikir, masih boleh takut, masih boleh rasa sedih. Jadi kat mana benda tu? Dekat roh. Ya, jadi di dalam komponen hati kita, di situlah letaknya. Ya. Jadi pertama-tamanya adalah akal, iaitu perkara yang kita kata Imam Syafi'i mengatakan akal itu adalah adatut tamyiz, yang membezakan baik dan buruk. Ya, itu yang pertama. Dan yang terlebih besarnya, mula-mula akal. Akal ni belajarlah, boleh tahu mana baik, mana buruk, ataupun boleh tahu mana yang panas, mana yang sejuk, mana yang racun, mana yang penawar. Tetapi yang paling besar adalah ma'rifatullah. Juga di dalam hati, ya, ma'rifatullah azza wa jal, yang merupakan sebab bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Kenapa ia boleh sebab kebahagiaan dunia dan akhirat? Hakikatnya orang yang bahagia di dunia, dialah yang bahagia di akhirat. Dan orang yang bahagia di akhirat, dialah yang bahagia di dunia. Semuanya beza zahir dan batin saja. Ya. Kita mungkin nampak orang ini kesusahan, kesukaran, macam-macam kesulitan. Hakikatnya dia bahagia kerana hatinya bersama dengan Allah. Jadi apabila dia adanya ma'rifatullah ta'ala itu, seperti mana yang kita sudah huraikan tadi, jiwanya tidak terikat dengan pandangan dunia. Jadi jiwanya bahagia. Kenapa bahagia? Kerana jiwanya sudah sampai ke penghujung. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah segala penghujung. Orang yang dah sampai penghujung, dia relax lah. Tak perlu berlari. Maknanya tak perlu, so relax ni bukanlah orang tidak beribadah apa. Dia sudah hatinya itu tenteram, mustaqil, ya, dalam keadaan yang tenang. Kerana apa? Kerana jiwanya sentiasa bersama dengan Tuhan. Tuhan yang maha alim, yang maha hakim, yang maha mentadbir, yang maha halus, yang maha zahir, yang maha batin. Yang semua itu, semua makna kesempurnaan dia bersama dengannya. Macam mana kita tidak bahagia? Yang maha kaya, yang maha memuliakan, yang maha menunjukkan, Al-Hadi. Jadi apabila seseorang itu ada ma'rifatullah, dan di manakah itu? Di hatinya. Maka itulah yang mulia, dan ia adalah merupakan sebab bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu ma'rifatullah tu situ. Ya, pertama-tamanya akal ini semua orang ada. Kemudian ma'rifatullah setengah-setengah orang sahaja yang ada. Pada orang beriman, ya, semua orang beriman ada aqallul darajah, ada darjat yang paling rendah di dalam ma'rifatullah. Yaitu mengetahui Allah itu Tuhan yang esa, Tuhan yang sempurna dengan sifat-sifat kesempurnaan dan sempurna. Kemudian apa lagi yang ada di dalam hati? Ya. Tempat simpan apa lagi hati ini? Tempat simpan basirah. Basirah ni mata hati. Ya. Yang dengannya didahulukan dan kemegahan di sisi
Allah yang didahulukan ini maknanya mata hati inilah yang diutamakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah tadi mata hati, ya, kita menilai manusia menilai manusia dengan mata yang zahir. Oh, dia ni handsome, dia ni tak handsome. Oh, dia ni kaya, ini tak kaya. Oh, dia ni pandai, ini tak pandai. Itu mata mata zahir. Ya, itu dalam bahasa Arab itu al-basar. Basar itu deria, ya, deria mata. Nampak yang zahir. Tetapi di dalam hati itu ada juga mata namanya basirah. Basirah ni tidak melihat yang zahir. Ya, dia melihat yang batin. Dia boleh rasa tenang. Dia boleh rasa keselesaan ketika kesukaran. Dia boleh rasa ketentraman di dalam keserabutan. Ya, kerana apa? Kerana matanya tidak melihat perkara-perkara yang zahir, mata hatinya. Ya, ia melihat apa yang Allah susun. Allah itu maha adil. Allah itu maha halus, maha pengampun. Ya. Jadi di situlah juga terletaknya basirah, iaitu mata hati seseorang hamba, di mana di hatinya. Kemudian apa lagi yang ada di dalam hati? Ya. Al-Ghazali menyambung kemudian niat yang ikhlas di dalam segala ketaatan yang dengannya diberi pahala yang berkekalan. Niat yang ikhlas ini, tuan-tuan, dia bukan kita fikir apa. Ya. Tetapi dia adalah kita nak apa. Nah, itu niat yang ikhlas. Kita nak apa. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghukum kita dengan apa yang kita fikirkan. Tetapi Allah akan menghukum kita dengan apa yang kita mahukan. Ya. Kita nak apa? Jadi, niat yang ikhlas itu di mana? Di sini, di dalam hati. Di dalam hati. Yang mana dengan niat yang ikhlas itu, segala ketaatan itu diberi pahala yang berkekalan. Kemudian pelbagai ilmu dan hikmat. Ini hikmah Allah yang merupakan kemuliaan hamba yang sebenar. Dan sekalian perangai yang mulia dan segala sifat yang dipuji, iaitu dengannya hasil kelebihan lelaki. Dan hasil kelebihan lelaki ini, saya rasa terjemahan ini perlu dibetulkan. Jadi kalau saya ambil daripada bahasa kitab Arab terus, dan juga segala ilmu-ilmu yang mana dengannya dimuliakan seseorang hamba. Kemuliaan kita bukan pada luaran kita, kemuliaan kita pada dalaman kita. Ya, makin banyak lagi hikmah dan ilmu, makin tinggilah nilai seseorang hamba di sisi Allah. Dan juga segala akhlak-akhlak yang baik, serta nilai-nilai yang terpuji, yang mana dengan nilai-nilai itu dibeza-bezakan. Ini apa dia kata? Bukan hasil kelebihan ini, silap ni. Ya. Yang mana iaitu dengannya dikategorikan para manusia. Itu hasil kelebihan lelaki ini tidak tepat. Kalau boleh tolak, yang mana dengannya dibezakan ataupun dikategorikan para manusia. Maknanya manusia yang lebih tinggi nilaian hatinya, dalaman hatinya, tinggilah nilaiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dengan itu kita jadi manusia. Kita bukan jadi manusia dengan apa yang kita makan. Kita juga bukan jadi manusia dengan apa yang kita minum. Kita jadi manusia dengan apa yang ada dalam kemanusiaan. Yaitu apa? Ruh. Ya, ruh itu yang menjadikan manusia itu manusia. Apabila roh itu manusia, dimasuklah dalam badan manusia. Apabila roh itu roh kucing, masuk dalam kucing. Kerana itu kesesuaian dia. Roh itu adalah haiwan, masuk dalam haiwan. Jadi apabila roh itu adalah manusia, manusia itu akan jadi tinggi nilaiannya apabila sempurna keinsanannya. Insannya itu pada apa? Pada kemakmuran hatinya. Dengan itulah yang kekal. Ya, itulah dia yang menjadikan manusia itu manusia. Kalaulah manusia hanya memikirkan makan dan minum, ya, maka dia tidak ada beza dengan haiwan-haiwan yang lain, kerana mereka juga mahu makan dan minum dan kemandirian spesies mereka. Maka semuanya itu, beliau mengatakan, ini kami syarahkan terperinci di dalam kitab Asrar Muamalatil Din, iaitu dalam Ihya Ulumuddin.
yang kitab beliau Ihya Ulumuddin, seperti mana yang kita sudah sedia maklum bahawa Ihya Ulumuddin terdahulu ditulis berbanding Minhajul Abidin, dan dikatakan Minhajul Abidin ini adalah antara kitab yang terakhir, yang mana Al-Ghazali tulis kitab ini supaya meringankan dan memudahkan isi-isi di dalam Ihya Ulumuddin, dan dibentangkan satu jalan menuju Tuhan dengan mudah. Jalan itu tidak mudah, tapi pembentangannya mudah. Ya, walaupun mungkin tidak mudah jugalah pembentangannya ya. Ya, bahasanya agak tinggi. Maka sekaliannya itu, kalau nak lihat detail, buka Ihya. Yang mana insya-Allah jika diizinkan Tuhan, apabila kita dah tamat gitu punya pembacaan Ihya, mungkin kita lepas itu kita mungkin baca Hikam. Kemudian saya sendiri bercadang untuk membaca Ihya, ya, sekiranya diberikan kesempatan, umur yang panjang dan kesihatan yang diberikan. Tak mampu baca kat sini, kita baca dalam kubur lah. Dalam kubur kita baca dengan Imam Al-Ghazali sendiri, insya-Allah taala. Sekaliannya itu ada pada hati. Kita habiskan sikit sebelum azan. Dan sewajarnya tempat pertaruhan, bukan pertaruhan, tempat simpanan, ya. Tempat simpanan seumpama ini engkau pelihara dan engkau jaga, ya. Engkau pelihara dan engkau jaga daripada sebarang bentuk kerosakan dan pencemaran. Engkau kawal dan engkau pelihara daripada pencuri dan perampas. Siapakah pencuri dan perampas? Syaitan. Pencuri dan perampas makhluk. Pencuri dan perampas dunia. Semua itu akan merampas mutiara-mutiara dalam hati ini. Ya. Apabila kita mula meletakkan yang mulia itu, yang sekian-sekian, yang ni sekian-sekian, ya, yang perkara-perkara yang zahir yang kita cerita tadi. Apa yang merampas? Maksiat kita. Dia akan melupakan, menutup kizab dan seumpamanya. Ya. Dan engkau muliakan, maknanya muliakan hati. Serta engkau besarkan hati itu dengan pelbagai kemuliaan, yakni karamah. Ya, kemuliaan-kemuliaan, yakni amal-amal yang soleh. Ya, azan sikit lagi. Supaya permata-permata yang indah dan mulia itu dan besar harganya tidak dicemari oleh sebarang kekotoran dan didapatnya dengan kekerasan. Maknanya tidak boleh dirampas. Dan berlindunglah kita dengan Allah daripada yang demikian itu, daripada segala seteru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mensejahterakan hati kita dan memberikan kita segala kemuliaan dan kesempurnaan hati yang sempurna. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Asy-Syu'ara, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana hari itu adalah tidak ada manfaat padanya harta dan anak-anak, melainkan siapa yang bertemu Allah dengan hati yang sempurna. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita hati yang sempurna. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna abiduka banu abidika banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala' ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.